Pekerja di situ tersentak dan tergamam melihat kefasihan Farah bertutur dalam bahasa mereka sehinggakan pekerja yang tadi bercakap buruk tentang Farah menawarkan kabel secara percuma. Video Itulah perlakuan buruk yang dialami gadis Melayu Malaysia. Itulah realitas sebenarnya yang dihadapi kaum Melayu Malaysia. Hal tersebut sungguh berbeda dengan dongeng tamadun Melayu yang katanya hebat di masa lalu. Mungkin karena realitas yang pahit sehari-hari, kaum Melayu Malaysia suka membuat dongeng. Orang Indonesia mungkin sering bingung menghadapi perilaku aneh kaum Melayu Malaysia. Kami terkadang tertawa pula mengamati kelakuan mereka yang suka berhalusinasi. Tapi intinya sebenarnya, mereka selalu ingin mendompleng bangsa Indonesia. Caranya banyak sekali, antara lain dengan membuat dongeng ala Melayu. Seolah-olah mereka itu berhak atas Nusantara yang luas. Padahal, mereka tidak ikut berjuang mengusir penjajah. Dulu nenek moyang mereka adalah pengkhianat Nusantara. Kaum Melayu Malaysia juga membayangkan mereka sebagai bangsa yang besar dan hebat dengan cara memelayukan seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara dianggap Melayu semua. Padahal mereka hanya serpihan dari suku-suku di wilayah Indonesia. Dan yang membuat orang Indonesia kesal, kaum Melayu Malaysia suka mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Mereka selalu memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Pendek kata, Melayu Malaysia itu ingin mendompleng peradaban Indonesia, baik budaya maupun bahasa, agar terlihat sebagai bangsa besar. Tapi kini orang Indonesia semakin mengerti, rupanya kaum Melayu Malaysia mengalami krisis identitas, bingung karena tidak bisa membentuk bangsa yang besar di Malaysia. Yang membuat negara Malaysia adalah Inggris, dan kaum Melayu Malaysia gagal membentuk bangsa dan membangun identitas negara buatan penjajah itu. Kaum Melayu Malaysia juga tidak pernah mempunyai pemimpin yang hebat. Yang ada cuma raja-raja kecil pemuja penjajah. Akhirnya kaum Melayu Malaysia tidak percaya diri menghadapi kaum Cina dan India di Malaysia. Kaum Melayu Malaysia tampak lemah. Mereka hanyalah hamba dari raja-raja kecil di Malaysia. Rasa tidak percaya diri muncul karena kaum Melayu Malaysia bukan bangsa pejuang. Mereka sebenarnya juga pendatang di Malaysia, seperti juga kaum Cina dan India. Dengan segala kelemahan itu, kaum Melayu Malaysia selama ini pun dipandang rendah oleh kaum Cina. Kaum Cina di Malaysia seperti melihat sebelah mata kaum Melayu di sana. Mungkin itu sebabnya mereka selalu ingin mendompleng bangsa Indonesia agar terlihat hebat. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas hubungan kaum Cina dan Melayu di Malaysia. Walaupun minoritas, kaum Cina di Malaysia amat besar peranannya dalam perekonomian Malaysia. Presentase kaum Cina di Malaysia juga jauh lebih besar ketimbang presentase kaum Tionghoa di Indonesia terhadap total penduduk. Hubungan kaum Cina dan Melayu di Malaysia selama ini kurang harmonis. Bahkan ada kesan kaum Cina memandang rendah kaum Melayu. Video berikut ini merupakan salah satu contoh kasus. Yuk kita simak ya. Viral di sosmed TikTok baru-baru ini, seorang gadis berkongsi cerita insiden yang berlaku semasa dia mahu membeli kabel pengecas telefon di sebuah kedai telefon bimbit. Menurut gadis itu, niatnya ke kedai handphone tersebut untuk mencari kabel pengecas. Dia turut memberitahu dia datang ke situ pada pukul 9.40 malam di mana kedai tersebut sudah pun hampir tutup. Selepas memberitahu pekerja di situ tentang keinginannya untuk membeli kabel, salah seorang pekerja mula bercakap sesama sendiri dalam bahasa ibunda mereka tentang gadis tersebut. Gadis ini pada mulanya mendiamkan diri dan tersenyum kerana malas untuk bergaduh. Namun selepas pekerja tersebut tidak membenarkan dia membeli, gadis yang bernama Farah ini terus bertutur dalam bahasa Mandarin dengan pekerja tersebut. Pekerja di situ tersentak dan tergamam melihat kefasihan Farah bertutur dalam bahasa mereka sehinggakan pekerja yang tadi bercakap buruk tentang Farah menawarkan kabel secara percuma. Video ini telah dikongsikan pada akaun TikTok Farah Nanad. Korang, aku ada satu cerita. Tadi aku pergi kedai handphone sebab aku nak beli kabel. Tapi memang silap aku datang pukul 9.40 which is kedai dah nak tutup. Tapi belum tutup lagi. Kalau aku ambil, aku terus bayar. Tak sampai 5 minit pun sebab aku dah tahu aku nak beli apa. Tak adalah nak tengok-tengok ke apa kan. Lepas tu,
aku cakap lah dengan orang tu, I nak cari kabel iPhone. Lepas tu dia pun cakap dengan member dia. Lepas tu member dia datang. Member dia cakap dengan, macam orang cakap dengan each other lah kan. Dia cakap sini, Walau这个马来婆天已经要关了还过来买，跟他讲我们已经要关了，不划算啦，要等他买一个东西20块钱罢了。Lepas tu aku macam senyap je lah kan. Aku macam tak nak tunjuk lagi aku cakap Cina. So aku macam senyum-senyum lagi. Lepas tu tiba-tiba member dia tu datang. Dia cakap, awak sorry, kedai dah nak tutup, boleh tak datang esok? Padahal kan kalau aku ambil kabel, aku terus bayar tak sampai 5 minit pun. Memang sempat sangat. And dekat cashier dia tu pun ada lagi orang nak bayar. Means aku bukan orang yang last lah kan maksudnya. Sebab belakang aku ada orang lagi. Lepas tu kan orang tu cakap Melayu dengan aku kan. Aku dah dengar dia cakap bahasa Cina. Aku terus cakap Cina. Aku cakap,你刚刚你的朋友讲什么啊？因为我不会讲华语，我就是明白你们在讲什么。Lepas tu dia macam terkejut gila, muka dia cuak gila. Lepas tu muka member dia pun cuak. Lepas tu member dia terus tanya aku,你会讲华语? Lepas tu aku terus cakap, 我当然会讲华语啦，我之前读宽中嘞。Aku terus cakap macam tu. Lepas tu aku tak tahu member dia bengang ke apa kan. Member dia terus ambil kabel bagi aku. Dia cakap tak apa, dia bagi ni free je. Tapi aku tak ambil lah. Aku macam, yelah aku panas kan. Macam kau ni kenapa nanti tiba nak ambil hati aku balik pula kan. Lepas tu aku terus belah. Sebab macam, yelah kau dah kutuk aku. Lepas tu takkanlah aku nak beli lagi kat kedai kau. Even kau bagi aku free pun aku tak ambil. Lepas tu I terus cakap lah macam, 这个只是30块钱，我不是没有钱，我就是有钱的。你要给我免费的，我不要买，我不要拿。Lepas tu aku terus belah. Lepas tu aku cakap, 改次如果要讲坏话，你要 make sure 没有人明白你们在讲什么。Lepas tu aku terus belah. So kesimpulannya dekat sini kan, kalau macam Cina-Cina kat sini macam nak kutuk-kutuk Melayu ke apa kan, janganlah pandang sebelah mata. Janganlah ingat semua orang tak faham bahasa Cina tu. Sekarang ni zaman dah maju kan. Orang Melayu pun dah ramai dah pandai cakap Cina. So korang better be careful sebelum korang cakap apa-apa. Begitulah guys kejadian yang menggambarkan hubungan kaum Cina dan Melayu. Hal tersebut memang amat berbeda dengan hubungan kaum Tionghoa dan kaum lain di Indonesia yang relatif lebih harmonis. Ada video lain yang menggambarkan hubungan kaum Cina dan kaum Melayu di Malaysia. Yuk kita simak ya. Saya amat bersetuju dengan Tun bahawa asimilasi adalah satu-satunya cara terbaik untuk tujuan penyakit. Sebab hasilan iaitu outcome asimilasi telah terbukti di semua negara di Asia Tenggara ini. Bagi saya rasa ada satu jalan yang ada kaitan dengan apa yang Tun telah lakukan selama ini. Tun telah memberitahu Tun kata, sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina, mereka pandang rendah terhadap orang Melayu. Pandang hina. Nobody is going to tell you. I'm telling you, very frank. Ada orang Melayu tak suka dengar apa yang saya cakap. Lepas ni tak undang saya lagi. Ada. Bagi saya, apabila Melayu menjadi kuat, hebat, orang Cina akan hormat kepada orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Sekarang mereka tahu ramai engineer, ramai peguam, tapi semuanya sponsor, ditaja. Dia melalui dasar ekonomi baru, tindakan informatif dan sebagainya yang Tun dah cakap banyak kali dalam PAU itu. Tun minta orang Melayu bangkit jadi bangsa yang maju. Tun pun pernah cakap sampai baca sajak lagi, sampai menangis lagi. Dan dalam buku Tun Dr. The House pun Tun tulis balik dan Tun kata Tun gagal. Saya kira kalau orang Melayu boleh bangkit lebih-lebih lagi tanpa tongkat, orang Cina akan pandang tinggi. Dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu. Itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala-galanya. Ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka dengar pun. Tapi bagi saya melihat itulah caranya orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan. Successful, unsponsored. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action. Betul-betul persaingan. Boleh pun kalau kita lihat orang Melayu yang berjaya di Amerika Syarikat, di mana-mana kan, di luar negara. Bukan tongkat di sana kan, kebolehan semata-mata. Jadi kalau aggregate itu banyak di Malaysia ni, kejayaan orang Melayu itu, jadi
orang Cina terutamanya akan pandang tinggi pada orang Melayu, dan segala-gala hal Melayu itu akan diterima dengan mudah saja. Dan kalau mereka terima dengan mudah, mereka boleh mengidentifikasikan mereka dengan orang Melayu, iaitu kelompok dominan. Itu sudah asimilasi ataupun perpaduan di tahap psikologi, psikologi. Sekarang perpaduan kita pada tahap sosial saja. Maknanya gitu-gitu saja. Dan ialah kalau jumpa senyum ataupun tak senyum. Maknanya kita tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Dan lebih teruk lagi, kita mencurigai antara satu sama. Ini satu fakta. Orang Melayu tak percaya pada orang Cina pun tak percaya pada orang Melayu. Bagaimana kita nak maju sebagai sebuah negara? Maknanya kita berpecah. Begitulah guys hubungan kaum Cina dan Melayu di Malaysia. Hal itulah yang menyebabkan kaum Cina enggan berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Melayu Malaysia pun gagal menjadi bahasa pemersatu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.